Apa khabar semua? Selamat petang, apa khabar? Saya Edwin Ang. Bersama saya hari ini kita menceritakan sedikit sebanyak mengenali komponen Italian atau buatan dari Itali. Sebenarnya gear-gear sebegini kita amat merunsingkan ya. Kadang-kadang kita fikir apa gear bagus, berapa gear kita perlu, berapa gear ini berbanding ini bagus, itu semua. Hari ini kita bincang mengenali Campagnolo buatan dari Itali. Okey. Campagnolo buatan Itali ini adalah segala-galanya berbeza berbanding dengan gearing system dengan Jepun. Apa yang kita ada di ruangan rakan basikal kita biasanya semua buatan Jepun, betul? Jikalau anda nampak buatan Itali ini adalah Campagnolo. Jadi hari ini kita mahu berbincang sedikit sebanyak mengenai Campagnolo Super Record, juga dikenali sebagai tahap yang paling mantap dan paling tinggi. Itu dia. Jadi hari ini kita menceritakan sedikit sebanyak mendalam, ya. Kita pergi mendalam mengenai Super Record Campagnolo ini. Apakah peranan dia dan apakah perbezaan antara buatan Jepun juga buatan Itali ini? Tanpa meluangkan membuang masa, apa kata kita terus pergi melihat sedikit sebanyak permulaan saya hari ini gear Campagnolo Super Record. Apa kata kita mulakan dengan brake dulu? Boleh. Kita beritahu brake adalah salah satu juga penting untuk permainan atau kayuhan kita secara ringkas kata lebih penting memberhentikan kayuhan kita atau memberi confident kita semasa kita berkayuh, ya. Okey. Kita mula dengan brake dulu. Brake sebenarnya ada dua jenis. Zaman sekarang bicycle brake ni ada dua jenis. Satu dia pakai rim brake. Okey, satu dipakai rim brake yang dikenali sebagai sebegini. Okey. Betul? Ini panggil rim brake. Rim brake ada dua jenis. Satu mewakili rim brake biasa bermaksud alloy rim. Okey, alloy rim. Jikalau kita pakai alloy rim, rim brake ini akan mengandungi brake pad warna hitam. Jikalau basikal anda menggunakan Campagnolo, katakan menggunakan carbon rim. Carbon rim ini akan digunakan brake pad lain. Dia tidak menggunakan brake pad ini. Ini adalah brake pad untuk alloy rim. Jikalau carbon rim, dia menggunakan brake pad lain. Jadi ada dua sebab peranan brake caliper berbanding dengan disc brake. Okey? Jadi ingat ada dua peranan. Satu brake, rim brake warna hitam dan mungkin ada warna lain juga. Dia ada biru atau warna merah. Jadi teliti tengok basikal anda jikalau anda ada Campagnolo caliper brake. Okey? Zaman sekarang juga ada brake berbeza. Ini adalah nombor satu, brake caliper, ya. Jikalau kita tengok disc brake pun ada. Tapi hari ini kita pergi sikit-sikit dulu, ya. Kita pergi sikit mengenali brake dulu. Nanti kemudian kita habis sini baru kita pergi ke disc brake dan EPS elektronik kita mula hari lain. Okey, hari ini kita cerita rim brake dulu, boleh? Sejurus kita melihat brake caliper, kita sambung kepada tempat pemegang Campagnolo ini. Ramai orang memang jatuh cinta, memang suka mengenali Campagnolo ragam rupa dia. Okey, ramai orang akan tertarik kepada rupa brake lever yang dipegang setiap owner Campagnolo. Biasanya
Campanolo ini ramai tak berani guna sebab orang takut. Takut apa? Takut tak selesa lah, dengar orang cakap lah ini itu. Tetapi hari ini biar saya berkongsi sedikit sebanyak mengenali Campanolo ini, apa baik dia dan apa kemungkinan ada untuk seseorang yang tak begitu selesa, ya. Kadang-kadang ada juga orang yang tak begitu selesa dengan Campanolo. Apa kata hari ini kita bincang lebih mendalam mengenali Campanolo, ya. Sekejap. Ini adalah brake lever dia. Nampak? Brake lever dia, kenapa mereka mahal sangatlah Edwin Campanolo ni? Betul. Cuba bayangkan brand lain semua brake dia tidak mengandungi karbon. Tetapi Campanolo memberi anda, nampak? Segala-gala penghujung sini semua adalah carbon fiber. Nampak? Itu sebab harga mereka ada sedikit mahal. Tetapi bila kita dah set mind itu kepada Campanolo, kita sudah bersedia untuk membelinya dengan harga yang berpatutan. Mereka ada banyak tahap juga, ya. Tetapi hari ini kita bincang Super Record yang di tangan saya menggunakan manual, mechanical, okey. Dia menggunakan rim brake. Saya rasa episod lain saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenali disc brake manual, hydraulic disc brake manual, dan satu hari lagi saya akan membuat EPS, Electronic Campanolo Super Record version. Itu dia. Okey, jadi kita buat apa yang patut, kita bincang apa yang patut. Jadi dari sini ini dah ada Super Record. Okey. Super Record brake lever, nampak tak dia macam seperti tanduk? Betul? Betul? Seperti tanduk. Kan? Mereka menggunakan ragam ini atau bentuk badan sini untuk keselesaan kita memegang. Sorry, tangan kiri. Bila kita pegang, tangan kita sedap pegang. Nampak tak? Lekuk dia. Kan? Jadi tempat pemegang dia, semua dia betul-betul kita pegang, nampak? Betul? Nampak? Tangan kita betul-betul di sini. Itu adalah keunikan Campanolo yang membuat perbezaan antara jenama lain berbanding dengan Italian ini. Okey? Nampak? Okey? Jadi, sekarang, selepas kita menceritakan bentuk dia untuk keselesaan kita pegang, apa kata kita mulakan button ini. Ini sebelah kanan. Button yang tertonjol keluar ini untuk apa? Untuk kita menurunkan gear. Okey? Dan ini untuk naikkan gear. Jadi dia terbalik. Yang besar ni tak gerak. Kalau buatan Jepun punya atau jenama lain, semua masing-masing menggerakkan yang besar. Semua akan menggerakkan yang besar untuk meringankan gear, betul? Tetapi Campanolo tidak menggerakkan lever ini, tetapi dia ada satu di sini. Dia menggantikan yang besar kepada yang kecil. Yang kecil ini adalah untuk kita menaikkan gear, meringankan beban semasa memanjat bukit. Okey, itu nombor satu. Dan ibu jari ini adalah menurunkan gear untuk melajukan kita bila kita berada di jalan rata. Jadi, apa kegunaan dia yang ini? Okey, yang ini bila kita pegang macam itu,
Betul? Ibu jari kita akan menurunkan gear. Betul? Tengok. Okey, kita tolak gear. Nampak? Okey, lepas tu kita turun gear. Itu dia. Peranan dia menaikkan gear di lever bawah dan menurunkan gear dengan ibu jari. Kenapa dia berbeza antara jenama lain? Oleh kerana branding yang lain telah membuat pattern. Jadi syarikat lain membuat kegunaan gear sini tidak boleh copy sesama sendiri. Bermaksud mereka tak boleh copyright sana, copyright sini. Curi idea mereka. Jadi mereka menggunakan sistem ini pattern. Pattern bermaksud lain syarikat tidak boleh membuat biji dia di sini. Kemungkinan di tempat lain, tetapi tak di sini. Jadi maka Italian ini adalah salah satu sahaja yang membuat gear di ibu jari tepi brake lever kita. Bermaksud bila kita pegang bawah, ibu jari kita masih sampai di sini. Kalau kita pegang handlebar bawah, seperti sini, betul? Kita masih sempat memegang ibu jari tukar gear. Nampak? Nampak? Kalau kita pegang bawah sini, ibu jari masih boleh sampai. Itu perbezaan dia. Okey? Brake lever ini ringan, tidak berat dan comel. Lawa. Okey? Brake lever, kita habis dengan brake. Apa kata kita pergi kepada gear ratio? Edwin, kenapa orang nak gear banyak-banyak ni tak boleh habis mah guna, betul tak? Tetapi Campagnolo telah merunsingkan ramai orang juga syarikat lain pembuatan gear system. Mereka mengeluarkan gear 12. Gear 12. Betapa lancarnya mereka membuat gear 12 dan mereka adalah pertama mengeluarkan gearing 12. Edwin, kenapa kita nak gear banyak-banyak? Masing-masing tak boleh habis gear. Peranan banyak gear bukan untuk laju. Selalu kena ingat. Peranan gear banyak bukan untuk laju, bukan untuk naik bukit, bukan untuk... Tak. Gear banyak satu sebab saja. Mengizinkan anda mendapatkan gear yang paling sesuai di sesuatu tempat yang anda perlukan. Ini bolehlah. Tetapi kalau you tak tekan, you tak tahu apa yang ada di seterusnya. You rasa ini dah sedap. Tetapi bila you dah pergi sini, you naik satu gear lagi, kadang-kadang gear terlampau tak banyak. Katakan gear yang tak banyak, jadi pilihan kita kurang. Bila pilihan kita kurang, maka mata gigi itu dari bawah ke atas, lonjatan dia. Dari kecil ke bawah, lonjatan dia akan berbeza besar. 2 mata, kadang-kadang 3 mata berbeza. Jadi dari 2 mata ke 3 mata berbeza, dari 1 ke 1, kadang-kadang kita ada satu tahap, bila kita tukar gear, terlampau ligat. Bila kita tekan gear, turun, berat sangat. Kadang-kadang kita nak yang pertengahan tu tak ada. Itu sebab peranan gear banyak selalu kena ingat. Bukan peranan untuk laju, untuk panjat bukit senang. Bukan. Gear banyak semestinya membuat anda pilihan gear banyak. Bila di sesuatu tempat juga dan dalam keadaan yang you perlukan. Okey? Faham? Boleh dapat Okey. Ya. Dari sana kita pergi kepada gear besar. Anda boleh pilih 11, 29, 11, 32, 11, 27 pun ada. Kadang-kadang gear ini mungkin anda tak berapa pasti mana yang anda patut pergi. Betul? Ini adalah anda perlu berbincang dengan mekanik atau
orang yang lebih berpengalaman yang boleh menolong anda lebih spesifikasi mendapatkan gear yang terbaik untuk anda. Okey? Jadi, jangan lupa gear ratio membuat banyak peranan untuk keselesaan anda. Boleh? Okey? So, gear kita habis. Nanti saya tunjuk yang semua yang dah pasang. Sekarang kita berbincang mengenali brake, gear. Okey? Gear dah, brake lever sudah. Hari ini kita unbox dia kan. Banyak benda kita unbox. Okey? Yang ini adalah front derailleur. Front derailleur, Edwin, orang cakap Campagnolo ni mahal lah. Betul. Oleh kerana dia mahal, ada sebab dia. Disebabkan apa? Disebabkan salah satu sebab yang boleh kita nampak adalah carbon fiber. Kenapa kita nak carbon fiber? Boleh laju ke, Edwin? Dia tak boleh laju sangat, tetapi dia ringan dan nampak bergaya. Itu dia. Okey? Sekarang, dari brake ke brake lever, selepas itu kita ke cassette. Lepas tu sekarang kita menceritakan front derailleur dia. Front derailleur ini cukup comel. Kemas dan teliti kan. Teliti tengok betapa kemasnya front derailleur ini. Betul? Carbon fiber. Deretan ini adalah carbon fiber. Kenapa dia letak front derailleur carbon, Edwin? Dia tak rosak ke rantai? Sememangnya dia akan haus. Bila tergesek dengan rantai, dia akan haus. Sesiapa yang telah menggunakan brake lever, Campagnolo Super Record jenis version ini, mereka sudah tahu macam mana kegunaan dia. Juga orang yang memasangnya adalah mustahak. Kenapa? Settingnya jangan kena di sini. Ya, turun naik tak banyak menyakitkan karbon. Tetapi bila setting salah, kemungkinan cyclist yang tak begitu pandai, mungkin boleh terasa geseran rantai di sini dia akan menghauskan karbon. Tetapi lamalah. Saya dah bertahun-tahun tengok basikal kan, jarang sini pecah, rosak. Belum. Saya masih belum nampak. Ya. Ini front derailleur dia. Ringan. Cantik. Seterusnya, apa kita nak tengok? Brake sudah. Ini dia. Rantai tak begitu menarik lah. Rantai, tetap rantai. Rantai, perbezaan antara rantai 12 speed dengan 11 speed. Yang 12 speed makin lama makin nipis. Jadi, kerja pemasangan juga amat penting ya. Kalau tidak, rantai selalu akan terkeluar atau tercabut. Okey. Okey, sekarang kita membuka Super Record rear derailleur mechanical. Ini dia. Rear derailleur ini, saya cakap betul. Memang topnya. Orang selalu tukar ini, tukar itu, nak laju, nak ringan, nak cantik. Ini tak payah. Ini semua dalam satu. Kenapa, Edwin? Apa yang buat beza? Ini dia. Macam transformer kan? Nampak tak? Macam transformer. Nampak tak? Macam transformer. Betul? Dia ringan dan semua adalah carbon fiber. Nampak tak? Semua adalah carbon fiber. Tak payah upgrade. Tak payah tukar apa-apa lagi. Dan ingat tak tadi saya beritahu yang merah? Inilah seramik puli.
Tak payah sakit-sakit kepala pergi beli, nak carilah, inilah, nak masukkanlah. Ini tak perlu. Ini semua dalam satu. Semua dalam satu, tak perlu upgrade, tak payah puli besar, tak payah apa. Ini semua dalam satu. Cantik, kemas. Begitu uniknya dan finishing penghabisan di lekuk-lekuk bulatan dia memang cantik. Begitu kemas. Nampak? Waduh. Okey. Derailleur sebenarnya peranan dia juga sama, berfungsinya sama. Tetapi hari ini saya nak berkongsi lebih mendalam disebabkan ramai orang tak begitu faham mengenali brake derailleur ini. Anda tahu tak tadi yang brake lever tu? Campagnolo adalah satu-satunya membuat brake lever adjustment dia di brake lever. Bermaksud kita tak perlu putar-putar di brake bawah seperti buatan Jepun. Mereka membuat brake adjustment terus di brake lever sini. Saya terlepas tadi ya. Campagnolo adalah membuat 3 adjustment. 3 adjustment di satu brake lever. Jikalau anda ada super record 12 speed, teliti ini di basikal anda. Ada satu dot di sini. Teliti sikit. Bila kita tolak ke paling mendalam, bermaksud kita di sini, tolak mendalam sini ya. Tolak paling mendalam di sini, biji ini. Kita tolak mendalam dari kanan ke kiri. The ridge lever ini akan lebih rapat di bawah handlebar. Katakan perempuan atau jari pendek. Okey? Jadi bila kita pegang bawah, jari kita tak sampai. Jadi Campagnolo mengizinkan kita menukar lever ini lebih mendalam. Dalam bahasa Inggeris, the reach lebih dekat dengan kita. Okey? Itu adjustment pertama. Adjustment kedua, standard. Kita tolak biji ini kepada tengah. Kita tolak biji ini balik ke tengah, mode nombor 2. Dengar. Okey, bila klik nombor 2, reach akan balik ke normal. Tak nampak lah Edwin. Nampak? Tengok. Kita tengok ini rata betul? Betul tak? Ini rata. Nampak tak ini rata? Bila saya tolak mode yang tadi, biji ni terkeluar. Nampak? Nampak tak? Dilekuk dah keluar. Bermaksud yang ini lebih mendalam. Ini lebih mendalam. Jadi dia lebih dekat dengan handle. Kita punya jari sampai lebih dekat. Okey? Tengok Tengok lekuk di atas ni. Bila kita tolak, dah habis. Nampak tak? Dia rata kat sini. Okey? Nombor 3. Mode nombor 3. Tak penting sangat tetapi sekarang penting. Sekarang punya basikal ada 28, ada yang guna 30. Jadi, brake yang kita nak buka tu, kadang-kadang kita buka roda depan, brake tersangkut kat brake. Brake tersangkut kat brake pula. Brake akan tersangkut, tayar akan tersangkut di brake. Jadi, kita kena tolak dengan jari. Betul tak? Buka brake tu, bagi tayar boleh keluar. Tetapi, Campagnolo tidak membuat. Mereka tidak buat adjustment di sini. Mereka tidak buat adjustment di sini yang kita boleh tolak dengan tangan. Betul tak? Campagnolo dibuat di sini. Dibuat di sini button. Nombor 1, the reach paling dekat. Nombor 2, balik ke normal. Nombor 3. Nampak? Dia ke depan. Bila dia ke depan, brake akan terbuka. Kita keluarkan roda. Okey, tadi saya terlepas, tak teringat tadi ya. Okey, jadi kalau anda ada super record 12 speed, teliti tengok Anda patut kena tahu sebab ini adalah basikal anda, juga anda kena tahu apa dan bagaimana mengeluarkan roda depan dengan gaya yang bagus.
Jangan teragak-agak sebab basikal tu anda punya, anda patut tahu apa yang berada di super record anda. Kemungkinan jurujual anda atau rakan basikal anda tidak memberitahu anda. Ini adalah informasi untuk anda semua. Okey, selepas itu apa kita nak cerita? Okey. Kita cerita pasal last satu. Selepas tu kita akan tunjuk di basikal yang siap dipasang, ya. Sekarang ini adalah selamat petang. Ini adalah super record. Dia begitu kemas dan cantik. Dia ada 3 peranan. Dia ada 34, 50 untuk orang yang sederhana, tak begitu agresif kayuhan mereka. Dan setting kedua, dia ada 36, 52 untuk orang yang sederhana. Kalau yang lebih agresif, ada 39, 52 ataupun 53. Kegunaan itu, ayo bincang dengan saya akan datang, ya, yang itu. Jadi 3 setting yang ada berada di Campact Nolo, 3 chainring size. Okey? Dan satu lagi yang paling penting, ini juga adalah carbon fiber. Nampak? Kilau mengilau, tengok. Betul? Memang cukup mewah. Dan saya tak lupa, kali ini dia mengandungi ceramic bearing. Tak perlu tukar, tak perlu beli baru. Semua dah termasuk sekali. Okey? Dan terakhirnya, saya nak cuba nak memberitahu, Campact Nolo adalah satu-satunya menggabungkan crank arm di sebelah kiri ke kanan secara berbeza dengan Shimano. Italian adalah satu-satunya membuat pecahan pertengahan. Kalau anda punya basikal Campact Nolo, anda tak pernah melihat mereka menggabungkan benda ini, rupanya sebegini. Nampak tak ada gigi dia? Dia bercantum, boleh dikatakan kekuatan tenaga manusia atau cyclist, bila kita mengeluarkan tenaga di pedal, boleh dipercayai pedal itu tenaga mentransferkan keseluruhan lebih padat kepada basikal. Bermaksud kita tak rugi tenaga bila dia flex. Itu dia peranan, ya. Jangan lupa, Campact Nolo adalah satu-satunya yang bergabung di pertengahan. Dia tak satu dari kiri ke kanan. Dia bercantum di pertengahan. Begitu menarik, kan? Orang Itali. Okey? Dan komponen kita dah habis. Ayo kita tengok keseluruhan basikalnya, ya. Jom. Basikal dia adalah sebegini. Yang siap dipasang. Nampak? Dan ini crank dia. Front derailleur dia. Inilah yang saya maksudkan tadi. Cantik, kan? Begitu unik dan begitu sayang nak guna dia. Ni nampak? Ini disc dia. Tetapi kita tak bincang disc pasal hari ini kita membincangkan brake biasa. Dan kemewahan satu-satunya basikal Campact Nolo ini akan bergabung dengan basikal lain. Okey? Jadi, seterusnya, cuba ikut saya di Facebook atau di YouTube saya, Edwin Ang. Jadi, ada apa-apa, call saya. Ada apa-apa, nak tahu lebih mendalam, beritahu saya. Salam satu Malaysia. Saya Edwin Ang, rakan basikal anda. Sampai kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye.